Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Dr. Faiza yang dah buat banyak persiapan untuk taklimat kita pada pagi ni. Rakan-rakan MO, matron, sister, staff nurse, JM dan buat semua yang hadir pada taklimat pada pagi inilah. Okey, taklimat pada pagi ni taklimat berkaitan dengan protokol baru yang ada di klinik kesihatan ibu dan anak lah. Okey. Dan topik saya untuk pagi ini adalah berkaitan dengan penjagaan prakehamilan ataupun yang selalu kita dengar, term yang selalu kita dengar adalah PPC, Pre-Pregnancy Care, Pre-Pregnancy Care di Klinik Kesihatan Jaya Gading. Dan untuk pengetahuan semua, slide yang saya sediakan ni adalah selepas perbincangan dengan Dr. Nadra, Dr. Iskandar, dan juga slide ini adalah berdasarkan kepada garis panduan perkhidmatan prakehamilan di penjagaan kesihatan prima yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga KKM untuk pada tahun 2019. This is yang guideline yang the latest one lah daripada KKM. Okey. Okey, apa tu PPC, Pre-Pregnancy Care? Okey, dia adalah perkhidmatan yang perlu diberikan kepada semua wanita dan pasangan, khususnya yang menghadapi masalah kesihatan. Okey, apa yang masalah kesihatan yang macam mana tu? Kalau kita tengok dekat klinik Jaya Gading ni, masalah kesihatan yang biasa yang kita jumpa di kalangan wanita ni sama ada masalah berkaitan dengan kencing manis, darah tinggi, anemia, kurang HB, ataupun masalah thyroid sama ada hypo ataupun hyperthyroid, ataupun asma lah. Yang tu yang masalah perubatan yang kerap kali kita jumpa yang ada pada pesakit kita. Okey, dan kenapa pentingnya PPC ni? Macam yang kita sedia maklum, sewaktu kehamilan setiap wanita akan mengalami perubahan fisiologi. Jadi kita takut untuk wanita yang mempunyai risiko, dikhawatiri perubahan fisiologi ni akan memberi kesan buruk kepada masalah kesihatan yang memang ibu tu dah alami, dan juga benda tu akan mendatangkan komplikasi kepada ibu. Jadi tujuan perkhidmatan PPC ni adalah untuk memberi nasihat, panduan dan kaunseling kepada wanita yang berisiko dan membantu mereka merancang kehamilan sehingga status kesihatan di tahap yang optimal. Kalau kita tengok banyak juga experience saya, especially bila tengok patient dekat DRC, kita tengok banyak kalau wanita yang dalam reproductive age tu nampak HbA1c dia masih lagi pada tahap yang tak terkawal lah, macam 8, 10. Tapi bila kita tanya, ada amalkan amalan perancang keluarga ke tak? Patient cakap tak. So, kita tak nak macam tu. Sebabnya, kalau keadaan tu berlaku macam ni, bila dia tak ada amalan perancangan keluarga yang betul, dia pesakit tu akan ada risiko untuk mengandung. Dan kita tak nak patient tu akan ada komplikasi disebabkan oleh masalah kesihatan yang dialami tu tak terkawal sebelum dia mengandung lah. Okey, dan tujuan perkhidmatan ni adalah antara lain untuk memastikan kesihatan ibu di tahap yang baik tanpa komplikasi serius di sepanjang kehamilan, kelahiran dan selepas bersalin, di samping mendapat bayi yang normal dan sihat. So kita nak dua-dua sihat lah, mak dan anak pun sihat juga. So apa intervensi utama yang kita tawarkan dalam PPC ni? Okay, intervensi utama tu adalah amalan perancang keluarga dalam kalangan wanita berisiko. So wanita berisiko yang macam saya mention sebelum ni lah. Dan apa tujuan ni adalah untuk menangguhkan kehamilan sehingga tahap kesihatan yang optimal dan juga mengelakkan kehamilan yang tidak diingini. Sebab macam kita pun dah sedia maklum kalau contoh kencing manis ataupun darah tinggi, yang tu yang common lah, ataupun anemia, kalau kawalan kesihatan tu tak ada berada pada tahap yang optimal, kesan dia adalah kepada ibu dan juga anak tu sendiri.
Contohnya kalau macam kencing manis, kalau memang keadaan gula tak terkawal, ada risiko baby akan jadi besar, ada risiko komplikasi pembentukan tulang belakang, spina bifida, tak ada tempurung kepala, anencefali. So banyak sangat komplikasi kalau masalah kesihatan pasien-pasien ni tak dikawal dahulu sebelum diorang ni mengandung lah. Okey, ni saya bawakan sedikit sebanyak statistik yang the latest one saya dapat pada tahun 2017. Nisbah kematian ibu MMR, maternal mortality rate di Malaysia adalah 25 kes, maksudnya 25 ibu meninggal dunia bagi setiap 100,000 kelahiran hidup. Dan sebenarnya nisbah ni saban tahun makin improve lah sebenarnya. Kalau compare pada tahun 2014, kita punya statistik 29 ibu, 29 ibu bagi setiap 100,000 kelahiran hidup. So sebenarnya improvement ni adalah disebabkan oleh adanya contoh macam ni lah, PPC, pre-pregnancy care. Maksudnya kita make sure patient tu memang betul-betul sihat, walaupun dia ada masalah kesihatan sebelum ni, tapi maksudnya dia kesihatan dia berada pada tahap optimum sebelum dia patient tu mengandung. So kalau kita tengok kat sini, apa sebab-sebab kematian ibu tu, yang pertama sekali, peratus yang tertinggi 22.9% adalah disebabkan oleh ada maternal diseases classifiable as well by complicating pregnancy, childbirth and puerperal. Maksudnya pesakit ni dia ada masalah kesihatan yang lain yang sebelum ni lah. Contohnya macam saya cakap tu lah, kencing manis, darah tinggi, masalah thyroid ataupun kurang darah dan macam-macam lagi. Sebenarnya banyak lagi dia ada. Kalau kita tengok ICD-10 tu, dia ada list of disease lah untuk under group ni. So yang the next one is 20.3% disebabkan oleh obstetric embolism, 14.4% disebabkan oleh ectopic pregnancy, 12.7% postpartum hemorrhage, pendarahan, dan 5.1% adalah disebabkan oleh PIH with significant proteinuria. Okay. So, apa objektif pre-pregnancy care ni? Okay, umumnya adalah untuk menyediakan peluang bagi wanita dalam lingkungan umur reproduktif untuk mencapai kehamilan yang selamat. Dan secara spesifiknya adalah untuk kita kenal pasti wanita yang mana mempunyai masalah perubatan dan berisiko jika hamil, untuk kita tawarkan perkhidmatan PPC ni bagi mengurangkan morbidity dan mortality ibu dan bayi. Okey, seterusnya untuk memperkasakan wanita yang mempunyai masalah perubatan dan berisiko jika hamil untuk mendapatkan khidmat nasihat dan mengamalkan perancang keluarga. Dan the last one adalah untuk menyediakan wanita dan pasangan untuk merancang kehamilan yang selamat melalui maklumat-maklumat yang berkaitan. Kalau kita tengok sebenarnya mungkin ramai antara pesakit kita ni yang masih lagi tak aware pasal PPC ni, dan kebanyakannya diorang tak betul-betul faham apa fungsi untuk contraception ni. Sebab kalau saya tengok pun bila tanya patient kenapa, okay, bila contoh kat DRC HbA1c dia macam saya sebut sebelum ni 8 hingga 10, tapi bila tanya ada ambil pil perancang ke tak, and then dia tanya kita balik, kenapa perlu ke ambil pil perancang doktor? Sebab saya memang nak mengandung, kalau saya ambil saya tak boleh mengandung lah. So sebenarnya kat situ dah ada misunderstanding. Kenapa kita perlunya rancang dulu untuk capai kontrol yang bagus sebelum mengandung. So kat situ kita kena betul-betul bagi patient counselling dan educate dia orang lah, untuk rancang kehamilan dan untuk kalau nak mengandung tu cepat-cepat kawal masalah kesihatan yang diorang ada lah. Okey, kumpulan SASA macam yang saya sebut sebelum ni, reproductive age
lingkungan umur reproduktif. Maksudnya mana-mana wanita daripada umur 15 tahun hingga 49 tahun, tu kita kata reproductive age, yang mempunyai masalah kesihatan. Okey, masalah kesihatan tu apa? Masalah perubatan kronik, contohnya diabetes mellitus, DM, hypertension, masalah jantung, penyakit thyroid, epilepsi, sawan asma, CTD ni connective tissue disease macam contoh SLE ataupun rheumatoid arthritis, penyakit buah pinggang kronik, penyakit mental sama ada depression ke, bipolar, schizophrenia, hematological disorder, anemia lah yang the most common one, anemia ataupun thalassemia, cancer, organ transplant dan lain-lain. Penyakit berjangkit macam retroviral disease ataupun TB yang still dalam treatment, dan juga risiko gaya hidup. Yang common sangat yang kita nampak adalah obesity lah. Kebanyakan pregnant mother yang kita tengok dekat klinik kita ni pun memang ramai yang obese lah. Dan selain tu, kalau patient tu ada ketagihan merokok, alkohol ataupun ada penyalahgunaan dadah lah, ataupun mempunyai kelakuan seksual berisiko, contohnya kalau yang ada multiple sexual partner tu, Okey, pengecualian. Siapa yang kita kecualikan dalam menerima perkhidmatan PPC ni adalah wanita yang telah menjalani bilateral tubal ligation, yang dah ikat lah, menopause, yang dah tak datang, yang dah stop period lah, hysterectomy, mana-mana wanita yang dia buat operation buang rahim lah. Okey, kalau kita tengok sebenarnya PPC dekat ni KKJ Gading ni ada beberapa isu lah, Okey, isu utama yang kita tengok setakat ni dari segi sistem pengurusan PPC tu sendiri. Kita tengok dekat sini kita tak ada flowchart yang proper untuk, especially lah untuk OPD patient. OPD patient ni biasanya kebanyakannya patient tu dia ada masalah berkaitan dengan darah tinggi ataupun asma lah, ataupun thyroid. So tak ada proper flowchart. Dan apa remedial measure yang kita buat adalah saya dengan Dr. Nadra dengan ada beberapa doktor lain dah bincang proper flowchart lah untuk PPC client. Nanti saya tunjukkan kita punya flowchart PPC tu nanti. Okay, dan masa yang sama PPC form, kalau mungkin saya tak pasti semua familiar tak PPC form yang dah ada dekat klinik kita sekarang ni. Sebenarnya PPC form yang sedia ada tu kita ambil daripada yang dikeluarkan oleh KKM juga sebenarnya. Cumanya yang sekarang ni kita dah keluarkan PPC form yang baru, yang kita dah tambah baik lah maksudnya. Dan maksudnya PPC form yang baru ni dia membantu kita lah untuk nak improve balik dalam documentation dengan tagging system untuk PPC patient. Dan nanti kita akan letakkan PPC form ni. Sebelum ni PPC form ni ada dekat MCH dengan DRC, tapi so sekarang kita dah letak dekat tempat lain lah, yang termasuk lah dekat OPD screening counter dengan dekat semua bilik consultation MO lah. Senang kalau ada patient yang kita rasa memang candidate untuk PPC pre-pregnancy care ni, kita terus daftar dan kita terus bagi treatment lah. Dan problem yang lain adalah kita susah nak determine patient mana yang dah daftar PPC pun atau tak. Sebabnya kenapa jadi macam tu? Sebab kita tak ada tagging system lah kita kata. Sebab dekat kebanyakannya dekat dalam patient punya note, kita just maybe doktor je lah waktu MO tengok ada take note discuss about contraception kan, macam tu je, tapi kita tak ada tagging
yang proper, yang contohnya macam sekarang kita dah ada keluarkan sistem tagging ni, nanti semua kena take note lah, warna certain warna akan dia menunjukkan certain maksud. Contohnya yang ni memang yang kita dah bincang. Kalau warna biru maksudnya patient tu dah mendaftar dengan PPC. Kalau hijau maksudnya dia akan ada macam multiple color coding lah. Maksudnya kalau biru dia dah daftar, dan hijau tu dia mengamalkan kod 1 contraception. Nanti saya terangkan in detail lagi lah apa dia kod 1 contraception ni. Dia ada 3 kod, kod 1, kod 2, kod 3. Lepas tu kalau yellow tu dia non kod 1 contraception lah. Maksudnya dia amalkan contraception yang kod 2 dan kod 3. Dan merah tu memang dia refuse contraception lah. Okay, so nanti tagging tu kita kena letak lah. Kalau dekat patient yang OPD, maksudnya patient yang ada follow up untuk hypertension atau asma, kita akan letak dekat muka depan patient punya card lah. Kalau patient DM, dekat DRC. Dan tagging sistem ni saya dah bincang dengan Dr. Nadra. Tagging ni akan dibuat oleh, contohnya kalau dekat MCH oleh JM ataupun staff nurse lah, dengan DRC dekat staff nurse in charge lah. Ataupun kalau dekat OPD ni mungkin kita minta tolong Kak Ju ataupun siapa-siapa yang in charge yang dekat kaunter tu untuk letak tagging ni. Nanti kita provide lah yang tagging warna tu. Okay. Okey, isu lain macam yang saya cakap sebelum ni, especially yang masalah utama adalah person in charge lah, especially dekat outpatient, dekat OPD dia tak ada person in charge yang untuk PPC ni. Cumanya kalau dekat DRC, yang person in charge tu ada dekat MCH dengan DRC. So kita plan sepatutnya ada person in charge untuk PPC ni, yang collect PPC form, supaya contohnya dekat dah kita tetapkan lah, maksudnya dekat DRC siapa, dekat MCH siapa, dan juga dekat OPD yang bertanggungjawab untuk collect PPC form ni, dan dia akan hand over dekat staff nurse in charge lah dekat MCH untuk return PPC. Dan masalah lain, tak ada dedicated team lah. Yang macam saya cakap tu. So kita kena dedicated team ni, maksudnya ada seorang MO, seorang staff nurse, seorang CM, daripada seorang PPK yang untuk monitor progress dengan outcome daripada program ni. So team ni sepatutnya lah akan kena buat meeting lah setiap 6 bulan untuk kita nak tengok progress PPC program dekat klinik kita. Dan isu lain adalah daripada patient lah, yang macam saya cakap sebelum ni dia ada kebanyakannya kurang awareness, ataupun dalam masa yang sama diorang ada poor knowledge berkaitan dengan contraception ni, dan ada salah faham lah yang macam saya terangkan sebelum ni. So kita memang kena educate patient, dan setahu saya ada friendly flip chart untuk kita tengok apa jenis-jenis contraception yang kita boleh offer yang sesuai dengan patient, dan juga kita boleh distribute pamphlet lah supaya patient kalau balik mungkin dia dah lupa apa yang kita cakap tu, tapi dia boleh rujuk balik dekat pamphlet tu. Okey, yang ni flow chart yang saya cakap tu, yang saya terangkan tu. Okey, sama ada patient ni walk in atau rujukan lah daripada OPD, MCH ataupun DRC. Okey, so kita saring patient ni dengan menggunakan borang saringan prakehamilan. Borang saringan prakehamilan tu saya akan tunjuklah lepas ni nanti saya akan tunjuk lagi detail pasal borang tu. So dah isi borang ni, kena rujuk pegawai perubatan untuk penilaian lah. So nanti MO akan tengok, MO akan ambil history, akan buat examination, maybe kalau perlu kena buat ujian makmal. Ujian makmal tu
rasanya macam CVD. Kalau ada kencing manis darah tinggi, biasanya CVD screening lah yang kita buat, ataupun yang kalau ikut keperluan patient tu lah, taruh function test ke Okey. Dan kita tengok sama ada patient ni ingin hamil ke atau tak. So kalau dia tak nak hamil, kita bagi nasihat perancang keluarga lah, dan kita terus prescribe contraceptive method yang pada yang dah setuju. Kita terus bagi. Okey, kalau dia nak hamil dan kita tengok sama ada dia sesuai ke tak untuk hamil. Kalau dia tak sesuai untuk hamil, dia akan pergi kepada tadilah kita bagi nasihat perancang keluarga. Kenapa? Contoh kalau yang ada kencing manis, darah tinggi, kenapa dia tak sesuai untuk hamil pada waktu ni? Kita kena educate patient. Kita kena make sure patient faham, dan kenapa perlunya kita start contraception tu. So kalau kita dah bagi nasihat, kita dah start contraception, so borang tadi tu, borang saringan prakehamilan tu, kita suruh patient hantar lah dekat, contoh kalau patient tu dekat OPD, kena pulangkan balik lah dekat kaunter saringan OPD tu. Samalah kalau ikutlah patient dekat DRC atau MCH kan. So maksudnya dekat situ patient tu dah daftar lah dengan PPC, sebab dah isi dah borang prakehamilan tu kan. So kita kena tag dengan warna biru. Okey, so next kita tengok based on borang tu tadi, kita tengok dia setuju ke tak atau untuk buat amalan perancangan keluarga ni. So kalau setuju, tengok doktor tik kat tempat mana kod 1 ke. So kalau kod 1 tag hijau, selain daripada kod 1, maksudnya kod 2, kod 3 tag kuning. Ataupun yang enggan, yang maksudnya yang tak nak amalkan contraception lagi, kita buat tag merah lah. Contoh patient tu baru daftar, so kita tampal tag biru dan dia setuju untuk amal kod 1. So dia akan dekat kad dia tu, maksudnya ada biru, hijau, macam tu. Ataupun kalau tak nak, biru, merah lah, macam tu. Dan borang tu dia akan dikumpul, kita akan bagi dekat MCH lah. Nanti ada person in charge yang akan tulis semua maklumat tu ada dalam buku daftar penjagaan PPC. Okey, so tadi daripada sini, kalau patient tu sesuai untuk hamil, dia punya kawalan masalah kesihatan tu berada pada tahap yang optimum. Okey, so kita benarkan dia hamil, dan masa yang sama kita endorse folic acid lah. Okey, so sama ada patient berjaya hamil ataupun tak lah. So kalau berjaya hamil, kena daftar semula PPC lah lepas bersalin kalau dia masih ada risiko tu. Ataupun kalau dia berjaya hamil, dia tak berjaya hamil, maksudnya kena buat tu menjadi susulan lah, dengan kita nilai semula lah dia punya kaedah contraception yang dia amalkan tu. Okey. Okey, ni borang penilaian pertama yang saya cakap, yang saya beritahu sebelum ni lah. So ni borang lama tau. So borang lama ni, kat sini dia ada sejarah ONG berkaitan dengan patient tu, masalah perubatan yang patient ada, ubat-ubatan, risiko psikososial, perancang keluarga. Yang ni dia tak spesifik sangat lah. Permasalahan fizikal, ujian makmal, keinginan untuk hamil atau tak, kesan untuk hamil. Okey, yang ni yang lama, yang dulu. Dan yang ni borang baru. So yang borang ni yang kita akan gunakan lah, start daripada sekarang. Maksudnya ada maklumat diri pasal patient tu, sejarah ONG, dia punya bila dia start menses, sekitaran head dia macam mana, regular ke tak, parah berapa, last childbirth bila, menyusu badan ke tak. Ni so sebenarnya borang ni diisi oleh pegawai perubatan lah.
Maksudnya sini ada pemeriksaan fizikal, dia punya tinggi, berat, BMI, semua ni lah, BP dia, pulse rate, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Dan ni yang saya nak tekankan lah dalam borang ni, which is borang sebelum ni tak, kalau kita tengok tak ada kan. Yang kat sini kita ada kod faktor risiko. Kalau yang borang lama tu dia cuma tulis ni masalah perubatan je. Kenapa kita wujudkan yang kod faktor risiko ni? Sebenarnya untuk bantu staff nurse yang buat return lah. Sebabnya dekat situ kita kena tahu kod faktor risiko yang ada tu. Maksudnya kalau patient yang ada diabetes mellitus, kod faktor risiko dia 1. Kod 1 untuk diabetes mellitus, 2 untuk obesity, dan seterusnya ni lah. 3 penyakit thyroid, 4 masalah jantung. So nanti MO yang tengok patient tu just bulatkanlah mana yang berkenaan dengan pesakit tu. Okey, dan seterusnya status pesakit. Sama ada patient ni pengamal baru ataupun pengamal semula. Sama ada sebelum ni dia dah amalkan dah contraception tu, cumanya mungkin dia defaulted ke, so dah tertinggal, kita nak start balik. So macam tu lah. Dan kaedah perancangan keluarga yang saya tekankan sebelum ni, yang ni penting untuk coding lah. So kita kena tahulah. Kan sebelum ni yang carta alih yang saya tunjuk tu sebelum ni, yang untuk tag biru untuk pendaftaran. Okey, yang amal kod 1 tag hijau. Selain daripada kod 1, maksudnya kod 2 dan kod 3 tag kuning. So kita nak tahu kod tu merujuk kepada apa. Kod 1 kaedah sterilisasi, maksudnya sama ada dia ikat ataupun husband dia tu, maksudnya kalau vasectomy, husband dia lah yang ikat. Ligasi 2B tu wife dia lah yang ikat. Ataupun patient tu dia mengamalkan kaedah hormonal kontraseptif, sama ada dari segi oral, OCP, COCP ke, ataupun suntikan, IM depo, ataupun dia guna implant, ataupun dia guna IUCD lah. So tu semua dalam kod 1. Kod 2 kalau dia pakai kondom ataupun cervical cap. Dan kod 3 kaedah perancang keluarga semula jadi. Contohnya dia guna berdasarkan kaedah, dia tengok dia punya kepekatan mucus cervix dia, guna kalender ikut hari subuh, ataupun lactational amenorrhea method. Maksudnya kalau dia ada exclusive breastfeeding lah, ataupun kalau enggan tu dia tak nak guna kaedah perancangan lah. Dan kat sini kita nak tahu juga dia guna perancang tu daripada mana. Kadang-kadang dia orang ni ambil OCP dekat swasta ataupun beli dekat over the counter je daripada farmasi. So kita kena tengok jugalah kat situ kat mana dia punya terima contraception tu daripada fasiliti mana. Dan sejarah sosial, yang ni sama ada merokok ke, ambil alkohol ke, yang ni yang basic lah, basic investigation HB. Dan okey, tagging PPC. So senang lah yang ni, maksudnya nanti staff nurse ataupun PPK yang dekat, yang bertanggungjawab untuk nak letak tagging tu, nanti dah tahu dah lah nak letak dekat, nak letak warna apa dekat dia punya kad tu. Senang lah, MO akan tick lah kat sini, biru, hijau, kuning ataupun merah. So keinginan untuk hamil ya atau tak, kesesuaian untuk hamil ya atau tak. So kalau ada additional plan boleh tulis kat sini lah. So sign dengan chalk. Ni yang macam saya nyatakan tadi lah, kod senarai masalah kesihatan berpotensi menyebabkan kehamilan berisiko. So dia adalah berdasarkan kod 1 sampai 17. So tadi kalau dekat borang ni just bulatkanlah mana yang berkenaan tu. Okey. So kaedah perancangan keluarga, kod 1, kod 2, kod 3. Benda ni adalah berdasarkan kepada Pearl Index. Pearl Index tu, benda apa tu? Pearl Index dia adalah bilangan kehamilan yang terjadi semasa menggunakan kaedah perancang keluarga yang khusus bagi setiap 100 wanita dalam tempoh setahun. Maksudnya kalau kod 1 ni Pearl Index dia kurang daripada 9, maksudnya
9 orang dan kurang daripada, contohnya maksudnya dalam 100 wanita yang amalkan kaedah perancangan kod 1 ni, cuma 9 orang je yang mengandung, yang termengandung lah maksudnya. Kalau diamalkan kaedah perancang daripada kod 1 ni yang saya sebutkan tadi lah, kaedah dia tu. Kod 2 tu maksudnya Pearl Index dia tu daripada 10 hingga 32. Maksudnya daripada 100 wanita yang amalkan cara kaedah perancangan tu, 10 hingga 32 orang akan pregnant. So tinggilah. Maksudnya kalau guna kondom, cervical cap tu dia tak berkesan, kurang lah dia punya keberkesanan tu. Dan kod 3 ni Pearl Index dia 2 lah, yang tadi yang macam saya cakap sebelum ni. Okey, so kalau dia dah kita dah daftar dan dia pun dah amalkan perancangan keluarga tu, okey, so kita ada borang penilaian tahunan perkhidmatan prakehamilan. Maksudnya sebenarnya kalau dah daftar untuk PPC dan patient tu on contraception, usually dia akan ada kad warna purple tu. Maksudnya kad follow up lah untuk contraception tu. Biasanya dia akan ada follow up lah dengan KKIA, maksudnya dengan MCH lah. Jadinya follow up guna yang tu je lah. Cumanya kalau siapa-siapa yang dia tak ada contraception tapi dia dah daftar dengan PPC, cuma dia tak amalkan, so kita guna ni lah borang penilaian tahunan ni. Maksudnya kita nilai patient tu balik lah, sama ada apa perancang keluarga yang dia nak, dia punya modifikasi cara hidup dia macam mana, pemakanan sihat, senaman, kawalan penyakit optima ke tak, keinginan untuk hamil, kesusahan untuk hamil, ada ambil acid folic ke tak kalau nak hamil. So kena tick lah yang kat situ. So kenapa kita buat penambahbaikan lah untuk PPC ni? Sebab sebenarnya kita ada return yang kena pulangkan dekat, yang kita kena bagi dekat JKN. Dan return tu sebenarnya staff nurse in charge, staff nurse Hasni kan buat bulanan, secara bulanan. Dan kenapa kita ambil patient wanita yang dalam reproductive age dekat daripada DRC juga. So sebab one of dia punya denominator tu adalah peratus wanita diabetes dalam umur reproduktif yang berdaftar NDR aktif diberi perkhidmatan PPC. So sebab tu kita libatkan penglibatan daripada DRC juga. So kita, apa indikator yang kita nak tengok untuk PPC ni adalah penggunaan perancang keluarga berkesan dalam kalangan pelanggan PPC. So kita nak tahu sama ada contraception yang kita bagi tu berkesan ke tak kepada pesakit. Dan tadi yang pesakit diabetes yang saya cakap tu. Dan kita nak tahu juga peratus ibu hamil dengan masalah perubatan yang berdaftar dengan PPC, dan peratus ibu hamil dengan masalah perubatan yang menerima intervensi PPC. Maksudnya yang berdaftar, maksudnya dia daftar je tapi dia tak amalkan pun. Ada yang tak amal. Yang ni dia daftar dan dia amalkan lah PPC, contraception, apa-apa kaedah contraception. Dan yang ni peratus ibu yang optimize sebelum hamil. So kita ada dia punya apa kita panggil denominator dia lah. Okay, so setakat ni dulu presentation saya untuk kali ni. Mungkin kalau siapa-siapa yang ada soalan tu boleh tanya, tapi nanti Dr. Faizah jawabkan untuk saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.